Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan berkait dengan Najib dan Mahathir. Puan mengingatkan Kadir Jasin satu perkara yang luar biasa, iaitu apabila beliau mengingatkan usah pelik jika Dr. Mahathir minta nyawa politik dari Najib. Wow, apakah maksudnya ini sampai Dr. Mahathir minta nyawa politik dari Najib pula? Seorang pemimpin kanan UMNO hari ini memberi amaran bahawa Dr. Mahathir Mohamad mungkin bergandingan dengan Najib Razak untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menyanggah tulisan Kadir Jasin yang menyentuh isu Najib, Muhammad Fuad Zarkasi berkata, isu yang diperjuangkan UMNO ialah mengenai perbicaraan ke atas bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia itu. Kata anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu, Najib tidak perlu bilik yang dilengkapi penyaman udara, permaidani, tilam air dan permainan video seperti yang pernah dinikmati seorang banduan pada akhir dekad 1980-an. Najib hanya minta perbicaraan adil, kata Fuad lagi. Namun, yang menjadi perdebatan ramai di media sosial ialah, adakah kemungkinan bahawa Dr. Mahathir akan bergandingan dengan Najib untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Saya rasa amatlah mustahil untuk Najib mahu bergandingan dengan bekas Perdana Menteri iaitu Mahathir. Tidak mungkin. Saya rasa sangatlah mustahil untuk Najib mahu bergandingan dengan Mahathir. Kalau anda banding dengan Anwar Ibrahim mempunyai ciri perwatakan yang berbeza dengan Najib. Paling ketara ialah Anwar Ibrahim mempunyai sifat pemaaf yang tidak dimiliki oleh sesiapa pemimpin yang ada di Malaysia. Beliau tidak pernah berdendam dan beliau seringkali memaafkan orang. Bahkan ramai pengikut Anwar Ibrahim seringkali geram juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sikap Anwar Ibrahim yang mudah memaafkan dan mudah melupakan kesalahan orang. Jadi mungkin itu yang menyebabkan Anwar Ibrahim sanggup bekerjasama dengan Mahathir satu ketika dahulu. Tapi untuk Mahathir dan Najib bekerjasama, nak tanya apa isunya Najib nak bekerjasama dengan Mahathir? Kalau isunya ialah besar seperti 1MDB, mungkin Najib akan bekerjasama. Tapi kalau isunya tiada dan hanya untuk memuaskan Mahathir, keinginan Mahathir, pasti Najib tak mahu. Apa yang isu nak dibawa oleh Mahathir bagi bekerjasama dengan Najib? Isu 1MDB tiada. Isu penyelewengan kewangan tiada. Isu kesalahan jenayah tiada. Tiada dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan Madani. Tiada kontroversi, tiada skandal. Jadi apa pula yang menyebabkan Mahathir dan juga Najib akan berganding bahu? Kalau kata Najib dan Mahathir akan berganding bahu kerana ketidakadilan, siapalah yang paling tak adil dalam kes ini? Yang penjarakan Najib siapa? Itu persoalannya. Menyanggah perkara itu sekali lagi, Fuad Zarkasi mengatakan Najib hanya mahu perbicaraan adil. Pagi tadi, Malaysia Kini menyiarkan tulisan Kadir yang meminta agar Najib tidak dimanjakan seperti seorang ahli perniagaan yang dipenjara selepas didapati bersalah melakukan jenayah ke Ular Putih. Merujuk kepada pendedahan Akbar Melimel pada tahun 1989 itu, tokoh wartawan negara itu menceritakan bagaimana sel yang menempatkan Abdullah Ang dilengkapi peti sejuk, alat bermain video, televisyen dan katil air. Cukuplah memanjakan dan memberi keistimewaan kepada Najib, katanya lagi. Najib kini menjalani hukuman penjara di penjara Kajang selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah dan penggubahan wang haram berjumlah 42 juta ringgit. Dia kemudian memohon agar diberikan atau dibenarkan menghabiskan hukuman penjara tersebut di rumah dengan berhujah ia dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah.
Keabsahan titah tambahan tersebut akan ditentukan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas ini. Najib mangsa politik Tun Mahathir, kata Puad lagi. Puad juga mendakwa dalam kes Abdullah Ang tidak berbangkit isu perbicaraan tidak adil, namun ia berbeza dengan apa yang dilalui Najib. Najib mangsa politik Tun Mahathir, kata Puad lagi. Memetik kenyataan Anwar sebelum ini, Muhammad Puad berkata, Najib menjadi mangsa pendakwaan yang tergesa-gesa dan penuh dendam. Apakah kini Tun Mahathir berdendam pula dengan Anwar, kata Puad. Jangan hairan Tun Mahathir akan meminta nyawa politik daripada Najib untuk menjatuhkan Anwar, kata beliau lagi. Untuk rekod, Mahathir pernah berseteru dengan Anwar selama kira-kira 20 tahun sebelum berhubungan itu dipulihkan menjelang PRU 14 pada tahun 2018. Kerjasama itu menyaksikan BN dikalahkan buat kali pertama dan PH membentuk kerajaan pusat dan kebanyakan negeri. Bagaimanapun, hubungan kedua-dua mereka kembali keruh dan menyaksikan PH tersingkir daripada kerajaan di luar pilihan raya umum pada tahun 2020. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nagin Ziling Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, ada satu pendedahan menuduh anak seorang menteri kononnya merogol dan juga cuba menendang perut seorang wanita hamil dan memaksa mengugut untuk supaya menggugurkan kandungan tersebut. Namun demikian, laporan polis itu telah pun ditarik balik. Antara yang cuba mahu membuat laporan polis ialah Cikgu Ban. Namun hari ini telah pun disahkan bahawa anak menteri itu sebenarnya tidak merogol tetapi telah bernikah dengan wanita tersebut dan mempunyai surat nikah. Namun yang menjadi persoalan sekarang ialah siapa anak menteri itu dan siapa menterinya. Akhirnya pagi ini kita dikejutkan dengan pengakuan seorang menteri iaitu Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Keselamatan Dalam Negeri KDN. Dan Saifuddin mengesahkan bahawa anaknya disiasat polis, tegaskan siapa atau tiada sesiapa kebal undang-undang. Ini yang terbaik. Siapa yang bersalah harus dihukum, walau apapun pangkat bapaknya, walaupun siapa pangkatnya, perlu disiasat dan dihukum. Beberapa hari yang lepas juga, Ketua Polis Negara telah menyatakan bahawa kertas siasatan telah pun dilengkapkan dan menunggu untuk langkah yang seterusnya, walaupun pengadu pada asalnya telah pun menarik balik laporan polis tersebut. Oleh sebab itulah Saifuddin mengesahkan bahawa anaknya disiasat polis dan menegaskan tiada sesiapa kebal undang-undang. Yang dirisaukan ialah kalau ada unsur fitnah maupun unsur sabotaj atau unsur cuba untuk merosakkan reputasi menteri ini ataupun merosakkan reputasi keluarga mangsa. Adakah ini ialah laporan palsu yang didalangi oleh orang-orang tertentu? Kita pun tak tahulah. Kita akan tunggu laporan dikeluarkan secara rasmi oleh Ketua Polis Negara dan bahagian pendakwaan. Kalau ada kes, pasti didakwa. Kalau tiada kes, kita nak tahu jugalah siapa sebenarnya yang cuba mensabotaj menteri ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail membuat pendedahan mengejut, mengesahkan anaknya iaitu individu yang disiasat polis dalam isu kontroversi baru-baru ini. Beliau ketika memaklumkan perkara itu kepada pemberita menegaskan bahawa anaknya tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang sekiranya didapati bersalah. Anak saya tidak mengatasi undang-undang. Kalau ada laporan ke atasnya, ia bertanggungjawab dan ia tanggungjawab polis untuk menyiasat ketelusannya dan seadilnya. Biarkan proses mengambil tempat. Prinsip yang saya pegang adalah semua kita tidak kebal undang-undang, tidak mengatasi undang-undang, termasuk anak saya sendiri, kata beliau. Awal minggu ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, polis sudah melengkapkan kertas siasatan kes ugutan jenayah yang dikaitkan dengan anak seorang menteri. Pada waktu itu, identiti menteri terbabit belum lagi didedahkan.
Hari ini Saifuddin mengesahkan perkara itu, mengatakan anaknya tidak akan kebal dari undang-undang. Sebelum ini tular di Telegram, kes membabitkan anak seorang menteri yang didakwa mengugut seorang wanita untuk menggugurkan kandungan. Menurut Nazarudin, pihak pendakwaan telah mengarahkan pegawai penyiasat untuk mendapatkan laporan pemeriksaan kandungan wanita yang dikatakan diugut oleh anak menteri terbabit. Beliau berkata siasatan awal yang dijalankan juga mendapati anak menteri itu sudah menikahi wanita berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.